Ataupun setengah situasi memang tidak boleh diperdebatkan lagi. Maksudnya situasi-situasi emergency, situasi kecemasan. Maka doktor di sini haruslah maksudnya mengambil sikap patriarki lah. Maksudnya okay, tak apalah. Walaupun ini bukan preference dia, tapi untuk menyelamatkan nyawa dia, maka kita terpaksa buat juga. Ya? Jadi apa yang penting di sini ialah kita dengan pesakit kita haruslah orang kata apa, cuba apa kata apa, reasoning, iaitu dialektik antara kita dengan pesakit kita. Kita haruslah sentiasa berbincang. Kan? Dan kita tidak haruslah bersikap dogmatik. Contoh misalnya pesakit kita ingin pergi kepada alternative medicine, perubatan alternatif. Nak jumpa Tok Bomoh ke, nak jumpa ni ke kan? Apa, nak jumpa Darushifa ke misalnya, atau nak jumpa siapa-siapa lah, homopati ke kan. Kita mungkin tidak boleh bersetuju dengan dia, tapi kita tak boleh bersikap dogmatik. Jadi kalau itu yang dia nak, maka kita terpaksa bagilah. Maksudnya pesakit kita mempunyai hak untuk menentukan rawatan mereka dan macam mana mereka dia harus jadi lah. Walaupun bukan semua doktor nak kan. Walaupun bukan semua doktor bersetuju. Kadang-kadang misalnya sama ada nak pemudahan ataupun konservatif kan. Atau kita nak pilih misalnya kan, mana satu yang terlibat. Ataupun kita nak bagi apa kemoterapi, ataupun kita nak bagi kemoterapi, ataupun kita nak buat misalnya kalau penyakit thyroid kan, adakah kita nak bagi ubat anti thyroid ataupun kita nak bagi radiative ablation kan. Dua-dua boleh rawat penyakit tu kan, tapi dua-dua ada side effect dia, dan kita harus sebagai doktor kita bertanggungjawab untuk terangkan, dan kita bagi, mungkin kita boleh bagi recommendation kita kan. Tapi kalau kadang-kadang tu kalau patient tu tak nak, maksudnya kadang kita tak boleh buat apa-apa juga kan. Dan benda ni pun kontroversial lah. Setengah doktor dia lebih suka mengambil sikap patriarki. Masalahnya tak kena ikut cakap doktor je. Ada doktor mungkin boleh orang kata apa, kompromi ya. Okey. Yang boleh kata apa, yang terakhir ialah kita haruslah bertindak secara integriti dan haruslah sentiasa jujur. Katakanlah kita ada seorang rakan kita, seorang doktor juga, dan kita memang tahu doktor ni kadang-kadang cuai dan kadang-kadang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kita sebagai seorang doktor juga, kita harus bersikap integriti dengan kita harus tegur dia, dan kita harus mengambil tindakan yang secara cepat tetapi diskret. Maksudnya macam ni. Kita sebagai seorang doktor, walaupun kita tahu kawan kita tu banyak masalah, kita tidak beretika untuk kita burukkan dia depan pesakit kita. Tak boleh. Dan kita juga apabila kita tahu ada masalah, kita haruslah panggil autoriti yang sebetulnya. Tak boleh bertindak dengan diri sendirilah. Okay. Dan kita juga tidak boleh mendiskriminasi pesakit-pesakit kita. Ya, walaupun mungkinlah lifestyle dia kita tak setuju, misalnya dia tu pelacur. Kan? Kita boleh untuk tidak bersetuju dengan kehidupan dia, kan? Sama ada dia pelacur ataupun dia homoseksual ataupun dia orang kata apa, yelah kan. Mungkin kita disapprove perbuatan homoseksualiti ataupun perbuatan pelacuran itu, tapi kita tidak boleh bersikap obstruktif kepada pesakit itu. Ya, maksudnya kalau mungkin pesakit itu dia ada penyakit sexually transmitted disease, misalnya syphilis atau benda, kita kata awak tak boleh misalnya kan, misalnya awak ni tak boleh buat macam ni, tapi kalau dia nak juga kan, jadi maksudnya itu terpulang kepada dia lah kan. Kita tak boleh bersikap obstruktif kan. Kita boleh beri reasoning dengan dia. Ataupun contohnya pesakit itu adalah seorang diktator yang telah membunuh ramai orang, adakah kita nak merawat dia? Di sini kita juga tidak boleh bersikap obstruktif. Maksudnya kalau dia nak rawat, kita rawat je lah dia. Walaupun ialah benda akan menjadi dilema dalam diri kita. Kalau kita rawat dia, mungkin lepas tu dia boleh bunuh orang lagi. Ataupun mak rempit misalnya, datang patah kaki, kita duduk dalam operation room 8 jam, 5-6 jam, lepas tu 3-4 bulan kemudian dia patah dia. So macam kan, kita akan rasa orang kata apa, kita tak suka lifestyle dia sebagai mak rempit tu kan. Tapi kita tidak boleh bersikap obstruktif kepada dia. Maksudnya kadang-kadang kita refer je ke hospital lain. Macam ada hospital lain nak rawat, tak boleh lah. Okay. Dan juga ni yang paling menarik lah ni, kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan pesakit kepada kita. Ataupun pesakit tu percaya kepada kita ke, atau jadi kita pun kadang-kadang kita minta duit, atau kita minta rasuah kan. Maksudnya doktor percaya
pesakit percaya doktor akan bersikap jujur. Tapi kalau kita ambil rasuah, maksudnya kita telah mengkhianati kepercayaan itu. Dan doktor juga tidak boleh kata apa, melibatkan diri mereka dengan hubungan-hubungan seksual dengan pesakit mereka. Ini tak boleh ya? Tak boleh. Kalau kita sebagai seorang Muslim, kita ada obligation yang lebih daripada itulah kepada Tuhan kita ya. Maksudnya untuk refrain diri kita daripada melakukan perkara tersebut ya. Tapi datang satu isu misalnya kan. Persoalan ni timbul dalam fikiran saya. Katakanlah seorang doktor wanita ini merawat seorang pesakit lelaki. Dan kemudian doktor wanita ini telah menjatuh cinta kepada pesakitnya. Adakah tidak beretika untuk doktor wanita itu kahwin dengan pesakit dia? Maksudnya adakah benda itu maksudnya mungkinlah sebelum perkahwinan itu mereka involve dalam relationship kan dengan pesakit dia. Status Facebook in a relationship. Jadi adakah maksudnya kita macam benda tu tak beretika? Boleh diperdebatkan lah. Saya tak ada jawapan khusus, tapi benda tu menarik untuk difikirkan dan boleh diperdebatkan lah. Tapi kalau di barat ya, kalau doktor ada hubungan sexual relationship dengan patient, benda tu dikira sebagai tak beretika. Maksudnya macam mengambil kesempatan. Contohnya macam mungkin perempuan tu sakit, lepas tu susah, jadi doktor tu macam mengambil kesempatan lah dengan ketika perempuan tu berada dalam situasi yang lemah kan. When her guard is down, jadi doktor tu masuk ambil kesempatan kan. So tak boleh lah. Sekian. Okey. Jadi masih bersama Syed atas kupasan tentang prinsip asas etika dalam Hippocratic Oath yang beberapa poinnya juga agak kontroversi sehingga sekarang sebenarnya. Okey. Seterusnya, kalau tadi mungkin kita nak ulas Hippocratic Oath dari sudut etika, perubatan sebagainya. Sekarang ni kalau dari sudut pandangan Islamnya, saudara Muhammad Reza, macam mana Islam memandang etika dalam merawat ni? Dan mungkin bila saudara Reza ulas ni, kita mungkin boleh banding sebenarnya adakah kebanyakan Hippocratic Oath tu semata-mata dia dibuat oleh orang kafir Yunani ya, jadi dia tidak diterima di sisi Islam. Adakah sebegitu? Ataupun sebenarnya ada poin-poin yang sama yang boleh diterima juga dalam Islam? Jadi saya serahkan kepada saudara Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi tayyibin tahirin. Etika dari segi pandangan Islam. Etika dari segi pandangan Islam. Etika. Adakah semua etika Yunani itu kafir dan kita tak boleh ambil kan? Hancur nampak. Etika Muslim, dia dan hubungan interaksi antara dia dengan Muslim lain, dan interaksi antara dia dengan non-Muslim itu memang biasanya kita akan terima nilai baik itu semuanya adalah sama. Contoh, hatta Nabi Muhammad SAW ketika datang orang minum arak, baru masuk Islam, minum arak, kemudian tanya, aku tak boleh tinggal arak. Nabi Muhammad SAW kata tak apa, tapi yang penting jangan bohong. Jangan bohong ni diterima oleh semua orang kan. Tak kira dia Muslim ke, non-Muslim ke. Tapi arak, Muslim kata tak boleh, non-Muslim kata boleh, contoh. Tapi bohong ni semua orang boleh terima. Maksudnya qimah, kita panggil qimah mustarakah kan? Qimah mustarakah, maksudnya nilai baik yang dikongsi oleh semua orang kan? Universal. Jadi benda ini memang kita terima dalam Islam. Jangan bohong, jangan pecah rahsia, jangan pecah honesty, jangan pecah tadi kejujuran, kepercayaan orang pada kita. Itu sebagai pendidik kita kena pegang sebagai Muslim. Jangan bocorkan rahsia pesakit dan sebagainya, itu memang kita terima. Tapi mungkin timbul perbahasan etika seorang Muslim ni apabila dia bertembung antara tuntutan dia dengan tuntutan syarak. Contoh tadi, dia kata contoh passion dia seorang diktator. Contohlah. Diktator, kalau kita tak bunuh, kalau kita dia datang kepada kita sebagai pesakit, adakah sama ada kita nak rawat dia? Ataupun kalau kita rawat dia, dia akan bunuh lagi ramai orang. Ataupun kita tak rawat dia, bagi dia mati, dia seorang dia mati, orang lain takkan kena. Contoh. Kena tengok juga keadaan, dia datang tu dalam keadaan perang ke, ataupun dia datang tu dalam keadaan memang dia nak minta rawatan. Itu kena tengok balik. Kalau dia datang tu memang dalam keadaan tenang, minta rawatan,
kita kena bagi contoh Allah Alam. Tapi anda pun tak bagi pendapat dalam hal ni. Tak boleh nak kalau dari segi etik, medik tadi dia cakap kita kena rawat juga kan? Kena rawat juga kan? Mendiskriminasi. Tak boleh nak mendiskriminasi pesakit. Tapi dari segi pandangan syarak mungkin berbeza. Mungkin berbeza pada hal ini. Mungkin bertempur antara dua tuntutan ini mungkin berbeza. Tapi anda tak tolak lah. Kalau dia datang dalam keadaan baik, dan dalam keadaan memang bukan dalam suasana perang, dia datang minta rawatan, kita kena bagi rawatan. Hatta kita pernah dengar kisah kan, Salahuddin Ayyubi pun bagi rawatan kepada Richard masa tu kan. Sebab dia itu pun dalam keadaan perang, tapi dia still bagi rawatan. Mungkin benda ni boleh dibahaskan lah. Mungkin juga kalau contohnya macam kita rawat dia, maksudnya mungkin hukuman dia lepas sihat tu lebih berat daripada kita sekadar hukum dia mati, faham tak? Maksudnya contohnya kalau dia dictator, jadi kita tak nak rawat sebab dia dictator. Tapi kita bukannya hakim untuk menentukan hukuman dia. Jadi maksudnya mungkin kita menyihatkan dia, tak semestinya kita suka pada dia, kita menyihatkan dia supaya lepas tu dia boleh dihukum. Betul. Di mahkamah sebagainya. Betul lah, setuju lah. Cuma itulah dari segi pandangan saya sendiri pun tak bagi kata putus, kata sama ada kita nak rawat atau tidak. Tengok pada keadaan dan tugasan kita sebagai doktor itu sendiri bukannya doktor yang menjatuhkan hukuman pada pesakit. Jatuh hukuman pada seorang diktator. Doktor tugasnya adalah merawat, bukannya bagi hukuman. Tapi kalau dia datang, itulah permasalahan tu mungkin boleh dibincangkan lah. Biasanya akan bertemu dalam keadaan macam inilah. Tuntutan antara tuntutan syarak dengan tuntutan sebagai seorang sakit, dia akan bertembung. Contoh dalam keadaan lain, etika sebagai seorang Muslim, dia sebagai seorang Muslim dan dia akan menjalankan contoh pembedahan. Dan pembedahan ini akan mengambil masa yang lama. Daripada Zuhur sampai Maghrib sampai Isyak, boleh jadi 24 hours. Boleh jadi 24 jam kan? Boleh jadi 24 jam, so dia tinggal solat contoh. Etika sebagai seorang Muslim, adakah dia dilihat sebagai baik? Kan? Jadi seorang doktor dia kena tahu nilai tuntutan mana yang lagi berat kan masa ketika ini. Jadi nak kongsikan dengan semualah. Mungkin kita biasa dalam bila kita nak menilai ni, biasa kita akan rujuk pada qawaid fiqhiyah kan, mana yang lebih utama, raf'ul haraj ke ataupun kita nak tunaikan solat, kita nak hilangkan masalah daruriyat ataupun kita nak daruriyat nafs, nak selamatkan nyawa manusia, ataupun kita nak tunaikan ibadat sendiri kita, mana lagi utama? Ini biasa kita akan lihat melalui qawaid fiqhiyah. Jadi saya nak kongsi beberapa qawaid fiqhiyah yang mungkin boleh diambil kira sebagai seorang doktor. Benda ni sebagai penting lah. Sebagai seorang doktor, qawaid fiqhiyah ni kalau dia dapat tahu maklumat tentang ni, insya-Allah dia dapat timbang bila dia melakukan pekerjaan dia. Yang pertama, dia kata al-mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Al-mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Maksudnya tolak mafasid, tolak kemudaratan lebih baik daripada kita ambil manfaat. Niat saya bagi je dah dulu nanti bila datang masalah mungkin tuan-tuan perempuan mungkin saudara semua boleh gunakan lah ini sebagai alat. Yang seterusnya, wa anna ad-darar yuzal. Ini dalam apa keadaan pun kemudaratan mesti kita hilangkan. Wa anna ad-darar yuzal. Wa anna darar, yang ketiga, wa anna darar la yuzal bimislihi. Dan kemudaratan tidak dihilangkan dengan sesuatu yang sama dengannya. Au asyad minhu. Maksudnya kita tak boleh kita hilangkan mudarat ini dengan mudarat yang lebih besar ataupun mudarat yang sama. Contoh apa? Contoh seorang ayah sayangkan anak dia. Anak dia perlukan jantung. Kemudian ayah dia mau jantung pada anak dia, ayah dia pun mati. Maksudnya tidak ada mudarat anak dan mudarat ayah sama-sama. So tak boleh kita nak kata ayah boleh dia mau jantung pada anak sebab sayangkan anak tu, nyawa anak tu berbanding dengan ayah. Sebab sama-sama mudarat ataupun asyad minhu, ataupun mungkin keadaan yang berbeza. Okay. Sebagai seorang doktor dia kena kira lah benda ni ketika sebagai Muslim. Okay. Itu pun sebenarnya kalau ikut dalam perubatan, contohnya nak derma, contohnya mata kan. Mata kita nak derma kepada orang yang buta, tidak boleh, maksudnya macam menyalahi undang-undang kat lah sebenarnya. Untuk kita ambil mata orang yang hidup walaupun dia sudi, tak apa dia buta. Contohlah couple kan, sayang betul pada awak dia, kekasih dia. Biarlah abang buta jadikan. Nampak kan? Contoh. Walaupun tinggi